Sama menemani saya di studio Telaga Biru pada waktu ini adalah tidak lain tidak bukan penulisnya sendiri, iaitu Dr. Saifuddin Muhammad Rasif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana menghadiahkan kepada kami khalayak pembaca. Saya mendapat gambaran bahawa buku-buku yang melakukan perbandingan secara langsung di antara dua agama besar ini, iaitu Islam dan Kristian, ini agak langka dalam konteks Malaysia. Ini merupakan terbitan Malaysia. Mungkin ada makalah, mungkin ada penulisannya di sana sini tentang perbandingan agama, dan kita juga tahu ramai ilmuannya di luar sana yang mendalami perbandingan agama ini. Doktor juga merupakan salah seorangnya, yang saya anggap sebagai antara orang yang mengkhusus ya di dalam bidang perbandingan agama ini. Tetapi hari ini buku yang kita maksudkan perbandingan agama ini secara spesifiknya merujuk kepada perbandingan dua, iaitu Islam dan Kristian. Jadi ada di sini, ini doktor, saya suka membaca, ada bulatan ni, penegasannya. Ada persamaan di antara Islam dan Kristian, tetapi ajaran gereja berlawanan. Jadi ini naskahnya, anda sedang mengikuti ini secara langsung di rangkaian Telaga Biru. Jadi kalau ingin berinteraksi nanti selama 1 jam ini, saya bersama Dr. Saifuddin, boleh bertanyakan soalan. InsyaAllah dalam kesempatan ini soalan-soalan itu akan sempat kami cuplik dan bawakan kepada perhatian doktor. Okey doktor, terlebih dahulu saya melihat gambarannya doktor, bidang kepakarannya mengkhusus kepada perbandingan agama, dan hari ini adalah merupakan salah satu, saya sifatkan antara penerbitan yang penting. Dan saya mulakan tadi doktor, saya katakan bahawa dalam konteks Malaysia, buku, kalau kita katakan sebuah buku yang agak lengkap menyenaraikan, melakukan perbandingan Islam dan Kristian ini agak langka. Apakah betul bacaan itu? Bagaimana pandangan awal doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Terima kasih pada Syed Manwar. Soalan yang cukup menarik. Soalan ini sering ditanyakan. Di Malaysia, walaupun kita masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang agama, namun demikian satu perkara yang unik, buku-buku tentang perbandingan agama ni agak jarang, bukan agak jarang, memang tidak sukar untuk kita temui, berbanding dengan buku-buku dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Inggeris ataupun di negara jiran kita Indonesia. Walaupun di Malaysia, di beberapa buah universiti telah pun ada fakulti ataupun jabatan perbandingan agama, namun buku ni agak kurang dibincangkan secara terbuka. Mungkin kerana antara isu yang selalu disebutkan ialah sensitiviti antara agama. Namun demikian, Al-Quran sebenarnya telah memberikan guidance kepada kita agar kita berbincang sesama kita dengan masyarakat lain ataupun agama lain dengan cara yang terbalik. Jangan cara yang terbaik. Sebab itulah Allah SWT jelaskan, wajadilhum billatihi ahsan, berbincanglah, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Al-Quran telah lama mengesyorkan kita berbincang dengan cara yang baik. Jadi bagaimana kita boleh berbincang dengan mereka dengan cara yang baik seandainya kita tidak mengetahui latar belakang agama mereka? Bagaimana kita dapat berhujah dengan dalil dan bukti sekiranya kita tidak mengetahui fakta-fakta tentang agama mereka? Sebab itulah ilmu perbandingan agama ini saya rasa perlu untuk kita kembangkan secara terbuka pada masyarakat agar keterbukaan masyarakat dapat melihat perkara ini dengan lebih luas. Dan kita sendiri, Islam sebagai agama yang benar, innad dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Namun demikian, dalam Al-Quran dan hadis banyak membicarakan tentang agama-agama lain. Jadi ilmu perbandingan agama ini asasnya tertegak atas dasar ajaran Al-Quran dan hadis itu sendiri. Ia bukan satu ilmu yang baru. Dan kalau kita perhatikan zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, Rasulullah SAW banyak menggunakan ilmu perbandingan agama hatta dalam bidang fiqah. Kalau kita lihat di Syed Manwar, Rasulullah SAW ada jelaskan al-faslu baina siyamina wa siyamukum. Beza di antara siyamina wa siyam ahlul kitab aklatus sahur. Beza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah dengan makan sahur. Jadi ini nak gambarkan bahawa Nabi Muhammad SAW menggunakan fahaman ataupun maklumat tentang ahli kitab hatta dalam bidang fiqh. Demikian juga kalau kita lihat dalam penentuan untuk mengajak orang ramai datang ke masjid. Macam mana?
apabila syariat sembahyang diberikan, diturunkan dan digalakkan untuk orang lelaki sembahyang berjemaah di masjid, bagaimana nak mengumpulkan orang ramai? Jadi ada yang memberikan cadangan, kita tiup trompet macam orang Yahudi. Ada yang memberikan cadangan, kita bunyikan loceng macam orang Kristian. Apa yang saya nak gambarkan di sini, bidang ilmu perbandingan agama telah pun digunakan sejak awal lagi, sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Demikian juga kalau kita lihat dalam satu kisah di mana ada seorang Yahudi yang telah melakukan perzinahan dan perkara ini berlaku di Madinah. Dan orang Yahudi minta supaya dia dijatuhkan hukuman ikut undang-undang Taurat. Dalam sangkaan orang Yahudi itu bahawa Nabi Muhammad tak tahu tentang kitab Taurat. Sebab dia tahu tentang undang-undang Islam, apa hukum tentang perzinahan. Jadi apabila dia minta supaya dijatuhkan ikut undang Taurat, dan orang Yahudi itu bawa kitab Taurat dan ditunjukkan, wahai Muhammad, dalam kitab Taurat ini tidak ada ajaran tentang ataupun hukuman tentang perzinahan. Lalu Rasulullah SAW tahu orang Yahudi ini menutup bahagian tersebut dan dia minta, angkat tangan kamu, wahai Ali, baca. Jadi bila Ali baca, ada beberapa ayat dalam Bible yang berkaitan tentang hukum perzinahan. Jadi Nabi Muhammad jelaskan, ini bukti daripada Taurat sendiri bahawa perzinahan itu dilarang oleh Allah SWT, oleh Tuhan kamu Yahweh. Jadi bagaimana Nabi Muhammad boleh menjelaskan kepada orang ramai sekiranya Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara ini? Dan ini menggambarkan pentingnya ilmu perbandingan agama. Jadi cuma kembali persoalan pada Tuan Syed tadi yang menyatakan kenapa ilmu ini tidak berkembang dengan begitu terbuka di Malaysia. Kemungkinan isu yang selalu dikemukakan, yang pertama ialah sensitiviti di kalangan masyarakat. Yang kedua, yang jadi masalah kadang-kala apabila suatu perkara itu dijadikan isu politik. Itu jadi masalah. Sebab itulah selalu saya tekankan, jangan politikkan isu-isu seperti ini. Kita lihat kebenaran sebagai kebenaran dan seandainya ia perkara yang betul, sama ada kita suka tidak suka, kita kena terima. Jangan kata kalau ini kalau tak selari dengan grup aku tak boleh terima. Itu jadi masalah dia. Itu mungkin mukadimah awal. Nanti kita akan menjurus lebih lanjut lagi. Bahkan sudah pun ada yang bertanya soalan Shanisa, jangan ke mana-mana kerana soalan itu akan diungkit dan akan diangkat semula di sepanjang perbincangan ini. Kerana soalan daripada Shanisa itu sudah agak spesifik. Kita akan tiba ke peringkat itu nanti. Jadi jangan ke mana, Shanisa, teruskan kesetiaan anda. Selain daripada itu, kepada semua penonton masih terus boleh memanfaatkan ruang media sosial yang ada, boleh bertanyakan soalan. InsyaAllah kalau sempat saya bawakan untuk perhatian doktor. Apa yang menariknya sebelum kita menjurus kepada isi kandungan buku secara lebih spesifik adalah saya ingin membereskan dulu isu-isu yang berkait tentang hasrat di sebalik penerbitan buku ini. Doktor menyatakan tadi bahawa berbanding bahkan Indonesia, Indonesia itu sendiri juga adalah merupakan negara rumpunnya Melayu. Tetapi perbincangan mereka berkait tentang perbandingan antara satu agama dengan agama lain ini nampaknya lebih lunak, lebih luas, lebih dinamik berbanding kita. Dan doktor juga mengatakan bahawa ia kerana dalam konteks struktur politik Malaysia ini kelihatannya mendapatkan dukungan politik bagi mereka yang berlainan agama itu menjadi isu. Mungkin itu yang saya dapat tangkap daripada isyarat doktor sebutkan itu. Justru di dalam kelangkaan, di dalam kurangnya naskah yang membandingkan antara satu agama dengan agama lain, dan khususnya pastilah kita bercakap dari perspektif sebagai Muslim berbanding agama lain. Ada sahaja banyak agama di Malaysia, doktor. Kita ada Hindu, ada agama lain, Sikh, mungkin Buddha. Tetapi bila buku ini mengangkat tentang Islam dan Kristian secara spesifik, sewaktu doktor menyusun buku ini dan melihat realiti kurangnya terbitan Malaysia untuk konteks ini, apa yang mungkin terdetik di dalam niat doktor di sebalik penerbitan dan penghasilan buku ini? Okey, terima kasih Tuan Syed. Dulu sewaktu saya mengajar di UAE, memang pengkhususan saya mengajar dalam bidang perbandingan agama. Dan apabila saya mengajar semua agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, Confucianism dan sebagainya. Namun demikian, kalau kita lihat sebenarnya banyak persamaan di antara agama Islam dan agama Kristian yang mungkin kita akan bincangkan kemudian lebih detail. Dan saya yakin ramai juga di kalangan kita yang kadang-kala salah faham tentang agama Kristian. Asasnya, agama Kristian ni banyak persamaan dengan agama Islam. Yang kedua, ramai di kalangan kita salah faham tentang agama Kristian.
Yang ketiga, agama Kristian ni agama yang berkembang dalam masyarakat berbanding contohnya agama Hindu, agama Sikhism lebih di kalangan masyarakat mereka. Jadi dalam menangani isu ini, terdetik dalam jiwa saya untuk menjelaskan kepada orang ramai apakah ajaran agama Kristian yang diajar oleh Bible. Sebab itulah saya tertarik. Selalu disebutkan, kalau kita nak tahu mana-mana agama, jangan lihat amalan yang dilakukan oleh penganut agama tersebut. Ia mungkin betul ataupun tidak. Demikian juga kalau kita nak tahu tentang agama Islam, jangan ikut apa yang dilakukan oleh orang Melayu. Kemungkinan apa yang dilakukan oleh orang Melayu itu tidak selari dengan ajaran Islam. Kita kena tahu apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada situlah kita tahu ajaran Islam, dan daripada situ kita boleh jadikan kayu ukur apakah yang dilakukan oleh umat Melayu ini selari dengan ajaran Al-Quran ataupun tidak. Demikian juga apabila kita nak mengetahui ajaran agama Kristian, mau tidak mau kita perlu mengkaji Bible. Apa yang Bible sebutkan? Sebab apa yang diamalkan oleh satu penganut itu kemungkinan tidak selari dengan apa yang diajar oleh Bible ataupun buku kitab suci mereka. Dalam buku ini saya mengulas ajaran-ajaran yang diajar oleh Bible tetapi bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh orang Kristian. Ya, terlampau banyak, dan saya yakin bukan hanya di kalangan umat Islam yang keliru tentang isu ini, bahkan ramai di kalangan orang Kristian sendiri yang keliru. Apa yang diajar oleh Bible itu bercanggah dengan apa yang mereka amalkan. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini apabila saya menulis buku ini ialah saya nak jelaskan bahawa adanya persamaan di antara ajaran Islam dan ajaran Kristian. Dan kitab Injil merupakan antara kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa AS. Pastinya banyak persamaan daripada sumber yang sama. Sebab itulah saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh Abu Hasan An-Nadawi tentang apabila beliau mengulas kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berhijrah. Hijrah yang pertama ke Habsyah, tidak ke Syria. Sedangkan kalau kita lihat ya, Syria sudah ada hubungan yang rapat dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah apabila mereka melakukan urusan perdagangan ke Syria, ke Syam. Syam ni termasuklah Syria, Lebanon, Palestin dan sebagainya kan. Cuma beza kat sana ialah Abu Hasan An-Nadawi menyatakan bahawa agama Kristian yang berada di Syam ini agama Trinity. Manakala agama Kristian yang ada di Habsyah ialah agama Tauhid. Najasyi beragama Kristian Tauhid. Dan tambah lagi, Najasyi seorang pemimpin yang adil. Sebab itulah apabila Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Maryam kepada Najasyi, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, sampailah cerita tentang Jesus, bagaimana Jesus dilahirkan. Lalu Najasyi mengambil tongkatnya, Al-farqu baina dinana wa dinakum hadzal khat wa innahuma jaa min masdarin wahidin. Perbezaan di antara agama kamu, agama Islam, dan agama kami, agama Kristian, hanyalah satu garisan ini, iaitu zaman, perbezaan zaman. Ya, Nabi yang berbeza. Wa innahuma jaa min masdarin wahid. Dan kedua-dua agama ini datang daripada sumber yang sama, iaitu Allah SWT. Yang akhirnya Najasyi memeluk ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, apa yang saya nak tekankan di sini ialah saya bentangkan kepada masyarakat apakah sebenarnya ajaran Bible dan bagaimana kita boleh menafatkan di sini. Sebab saya bertemu dengan ramai kawan-kawan yang menyatakan bahawa apabila dia mengkaji Bible, dia lebih tertarik dengan ajaran Islam. Ya, sebab dulu masa saya mula mengajar Bible ni, ada orang kata, doktor tak takut ke ajaran Bible terpengaruh? Sebab saya ada ramai kawan yang memulai agama Islam kerana baca Bible. Because what being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim. Inilah hakikat yang perlu kita sedari. Dan ini juga yang perlu saya bentangkan kepada masyarakat bahawa apa yang diamalkan oleh masyarakat Kristian kebanyakannya tidak selari dengan ajaran Bible itu sendiri. Ya, itu masih lagi, ini masih baru sipi-sipi doktor, masih baru atas saja, lapis nipis saja, iaitu Mukadimah memperkenalkan buku ini, buku antara yang mutakhir yang penting untuk bicarakan. Telaga Biru menerbitkannya, perbandingan agama Islam dan Kristian
bersama Dr. Saifuddin Mak Rasib sendiri, penulisnya, dan sedang sepanjang happy hour ini 50% ditawarkan. Harga asalnya RM59. Hari ini saya daripada pukul 4 hingga 6 petang ni hanya RM29 saja. Saya kira harga yang sangat berbaloi untuk kita dapatkan manfaat. Buku ini penting kerana dalam konteks Malaysia, kalau boleh saya ungkit semula tu, ini penting. Ramai yang menganggap bahawa perbincangan, perdebatan tentang perbandingan agama khususnya Islam Kristian ini sudah banyak, sudah melata. Tetapi penerbitannya dalam konteks Malaysia oleh penerbit Malaysia, saya menganggap ini suatu keberanian, mungkin menongkak arus kerana tak ramai yang akan melakukan ini. Bahkan kalau anda lihat ya di dalam media massa sendiri pun, di mana platformnya yang kita bicarakan tentang perbandingan agama ini secara terbuka, kalau ia tidak kemudiannya terpalit di dalam bahana-bahana politik yang ada, kerana kita ni dikotak-kotakkan di dalam parti-parti yang pelbagai kerana ingin mendapatkan dukungan politik, maka kemudiannya perbincangan yang sepatutnya tulus, terbuka itu jadi terbatas. Kerana doktor sendiri menyatakan bahawa tadi kalau dalam konteks Indonesia yang rumpunnya juga Melayu, perbincangan tentang banding agama Islam Kristian ini tak ada pula menjadi satu hal. Ia tidak menjadi sensitif. Mengapa kita menjadi sensitif? Saya timbulkan semula ini doktor, kerana hari ini nak sensitif atau tidak, dunia ini sudah tanpa sempadan, dunia ini sudah menjadi desa buana, iaitu global village. Jadi perdebatan yang berlangsung di Indonesia itu sebenarnya jiran kita je, sebelah rumah je, yang kita pun boleh tonton. Jadi siapa yang ingin kita persendakan kalau tidak memanfaatkan perdebatan ini secara terbuka. Jadi ini satu naskah yang sangat berharga. Hari ini sehingga pukul 6 petang RM29 saja. Happy hour terbitan Telaga Biru. Baik, doktor juga memulakan tadi, saya kembali kepada naskah ini. Banyak sebenarnya saya menjangkakan, katanya doktor juga sudah membuat ulasan buku ini ya, kandungan ini secara ongoing, secara dalam talian. Itu nanti doktor akan promosikan di mana. Tetapi menariknya bila doktor mengatakan untuk kita mendekati perbandingan agama ini, mungkin ialah satunya kita juga harus terus mendekati Al-Quran itu sendiri. Sebab kalau kita punya pengetahuan pun lebih kurang CP-CP pun kita pun boleh herut juga. Menariknya bila mendekati agama Kristian itu tak memahami dalam konteks Bible itu ya, ada pecahan-pecahannya. Bab pertama itu bercakap soal doktrin Trinity, akidah tauhidnya. Kemudian ada pecahan Protestan, Katolik. Itu bab pertama yang doktor butirkan itu. Mungkin kita bermula dengan bab pertama sedikit, doktor. Okey. Terima kasih tuan saya. Kalau kita lihat tentang aliran agama Kristian ni, kita boleh bagikan pada dua aliran yang besarlah. Yang pertama, aliran Tauhid. Yang kedua, aliran Trinity. Dan perkara ini timbul kalau kita lihat selepas perginya Nabi Isa AS, kalau ikut ajaran agama Kristian, apabila Jesus mati di tiang salib. Tapi ikut ajaran agama Islam, apabila Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah SWT. Sepanjang dakwah Nabi Isa AS ataupun Jesus kepada Bani Israel, Jesus tidak pernah mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang banyak, hanya menyembah Tuhan yang esa. Kalau kita perhatikan, saya tertarik, mungkin saya sebutkan apa yang dinyatakan oleh gospel. Bila saya sebut gospel ni ialah kitab Injil, yang kita fahami Injil. Nanti saya akan ulas apakah Injil itu Bible, sebab ramai orang Melayu menyangkakan bahawa Injil itu Bible. Injil bukan Bible. Injil just small part of the Holy Bible. Injil just small part of the Holy Bible. Okey, dalam Injil Matthew chapter yang ke-5 ayat yang ke-17, Jesus menyatakan, "Think not that I have come to abolish the law." Jangan kamu sangkakan aku datang untuk menghapuskan kitab Taurat dan kitab-kitab para rasul sebelumnya. Jadi Jesus datang untuk mengajak manusia mengamalkan ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, iaitu tauhid kepada Allah SWT. Dan ini lebih jelas kalau tuan-tuan rujuk dalam Mark. Mungkin saya jelaskan sikitlah supaya dapat gambaran. Bible terbagi pada dua. Terbagi pada dua. Saya ambil pada tuan-tuan, tunjukkan tuan-tuan kitab Bible ni ya. Okey, ini kitab Bible bersama pada saya. Bible terbagi pada dua bahagian, iaitu Old Testament dengan New Testament. Ya. Old Testament ada 3 buku yang besar yang dipanggil Taurat, Nabiim, Kutubim. Jadi yang kita belajar dalam bidang akidah, kitab-kitab yang Allah turunkan ni, Taurat, Injil, Zabur. So Taurat ini ada dalam Bible. Ya, Taurat ada dalam Bible. Injil ada dalam Bible. Jadi kitab Old Testament ataupun perjanjian lama ini
ada 3. Yang pertama Taurat, Kutubim dan Nabiim. Ini yang dipanggil oleh orang Kristian sebagai Old Testament. Tetapi orang Yahudi tidak menerima penjenamaan ini sebagai Old Testament, because mereka menyatakan bahawa if there is an Old Testament, there must be a New Testament. Kalau kat sana ada perjanjian lama, mesti ada perjanjian baru. Sebab itulah bagi orang Yahudi, mereka menamakan kitab mereka sebagai Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan daripada Taurat, T-A, Nabiim, N-A, K-H, Kutubim, Tanakh. Ya. Kemudian daripada Taurat pula ada 5 buku. Yang pertama, Taurat ada 5 buku. Yang pertama Genesis, yang kedua Exodus, yang ketiga Numbers, yang keempat Leviticus, yang kelima Deuteronomy. So ini 5 buku yang ada dalam Taurat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan baca ataupun belajar tauhid, kitab yang Allah turunkan, Taurat ada di sini. Ya. Kemudian Zabur adalah termasuk dalam kalangan Kutubim. Dan di Nabiim dan Kutubim ini banyak lagi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul sebelum Nabi Isa AS. Dan ayat ini selari dalam surah Al-Ma'idah ada disebutkan, dalam surah Ali Imran ada disebutkan, dalam surah As-Saf, saya bacakan dalam surah As-Saf lah untuk rujukan tuan-tuan. Ya. Dalam surah As-Saf ayat yang ke-6 disebutkan, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ. Dan ingatlah ketika mana Nabi Isa AS mengajak kepada kaumnya, ya, wahai Bani Israel, akulah Rasul yang Allah utuskan kepada kamu, membenarkan kitab Taurat, ya, dan kitab-kitab sebelum Nabi Isa AS. Ini berarti apa yang disebutkan oleh Al-Quran tadi selari dengan apa yang disebutkan oleh Matthew chapter yang ke-5 ayat yang ke-17. Think not that I have come to abolish the law and the prophet. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi sebelumku. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Aku datang bukan untuk memansuhkan kitab ini, tetapi untuk mengajak orang ramai melaksanakan ajaran ini. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Luke ni salah satu kitab dalam New Testament. Tadi saya sebutkan Old Testament. Sekarang kita lihat New Testament pula. New Testament ada 4 kitab yang penting. Yang pertama Gospel. Gospel ni lah kita panggil Injil. Yang kedua Acts ataupun kisah para rasul. Yang ketiga tulisan Saint Paul. Yang keempat Revelation. Saya fokus pada Gospel. Gospel hanya lebih kurang 1/10 daripada Bible. Ataupun Injil ini hanya 1/10 daripada seluruh Bible. Jadi Injil bukan Bible ya tuan-tuan. Sidang-tuan sekalian, Injil bukan Bible. Injil just small part of the Holy Bible. So dalam Injil ada 4, nanti insya-Allah dalam kita bincangkan tentang konsep Ornisia, saya akan jelaskan lebih detail tentang perkara ini. Ada 4 Injil yang diterima pakai oleh orang Kristian, iaitu Mark, Matthew, Luke and John. Ya, Mark, Matthew, Luke and John. Dalam Luke chapter yang ke-16, ayat yang ke-16 disebutkan bahawa it is easier for the heaven and earth to pass away than the smallest detail of the law to be done away with. Lebih mudah untuk berlakunya kiamat, binasanya langit dan bumi ini daripada kita menafikan 1 titik sahaja pun daripada ajaran kitab-kitab sebelum ini. Dan di antara ajaran kitab sebelum inilah ajaran tauhid. Dan ini dijelaskan juga dalam Mark. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-17 di mana dijelaskan dalam Mark menyatakan bahawa ketika mana orang ramai bertanya kepada Jesus, what is the most important commandment? Jesus replied, apakah ajaran yang paling penting yang kamu bawa wahai Jesus? Jesus replied, Jesus menjawab, the most important commandment is this. Listen, O Israel, the Lord, our God, is the only one Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.
Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu, dengan sepenuh minda kamu. Jadi, Yesus mengajak orang ramai untuk beriman kepada Tuhan yang esa. Jadi, apabila kita bicarakan tentang ajaran Bible ini, the essence of the teaching of the Holy Bible ialah mengajak manusia untuk beriman kepada akidah tauhid. Dan inilah kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, ramai di kalangan umat Kristian yang terutamanya berada di utara Afrika, mereka beriman kepada akidah tauhid. Dan tadi Tuan Syed ada tanya tentang akidah tauhid dan akidah Trinity. Macam mana timbul perkara ini? Perkara ini timbul daripada awal ataupun kurun yang pertama selepas perginya Nabi Isa AS, ya, di mana berlakunya dua pertembungan di antara ajaran Tauhid dengan ajaran Trinity. So, daripada mana datangnya ajaran Trinity ini? Sedangkan dalam Bible tadi saya jelaskan banyak ayat-ayat yang menyatakan sembahlah Tuhan yang esa. Terlampau banyak ayat yang menyatakan sembahlah Tuhan yang esa. Ajaran Trinity ini dibawa ataupun diambil daripada apa yang dibawa oleh seorang yang bernama Saint Paul. Siapakah dia Saint Paul ini? Ini yang perlu kita kaji, kita perlu explore. Siapakah dia Saint Paul? Saint Paul merupakan salah seorang anggota Majlis Sanhedrin. Sanhedrin ni ialah majlis tertinggi orang Yahudi. Ada 73 anggota. Saint Paul merupakan salah seorang daripada anggota Majlis Sanhedrin dan beliau merupakan antara orang yang paling kuat menentang ajaran yang dibawa oleh Jesus. Bahkan beliau menangkap pengikut Jesus, diseksa, dan beliau terlibat sehingga menyeksa seorang pengikut Jesus sampai terbunuh. Antaranya lah Stephen, ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebutkan Stephanus, ya. Dalam bahasa Inggeris sebutkan Stephen. Stephen mati syahid kerana siksaan yang dilakukan oleh Paul. Saya sebutkan mati syahid sebab Nabi Muhammad belum datang masa itu, ya. Mereka berpegang pada ajaran tauhid yang dibawa oleh Jesus. Jadi Paul, selepas dakwaan orang Kristian Jesus mati di tiang salib, ramai pengikut Jesus yang pergi ke Damsyik, Damascus. So, Paul meminta surat keizinan daripada imam besar Yahudi untuk menjejaki pengikut Jesus yang melarikan diri ke Damsyik. So, dalam perjalanan, cerita ini panjang, saya ada jelaskan detail dalam buku ini, bagaimana peristiwa conversion, dan saya juga ada jelaskan dalam channel YouTube yang tuan saya sebutkan tadi. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk dalam channel YouTube saya, Zayan Az-Zahra, ataupun tekan hashtag Dr. Saifuddin. Banyak saya bicarakan tentang ilmu perbandingan agama dan mukjizat saintifik Al-Quran, dan kisah conversion Paul yang berubah daripada agama Yahudi kepada agama Kristian, membawa akidah Trinity ini, saya ada jelaskan dalam YouTube tersebut. Cuma saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Hans Kong. Hans Kong menyatakan bahawa Paul was the real founder of Christianity. Paul sebenarnya adalah pengasas sebenar agama Kristian. Dan Hans Kong ada menyatakan bahawa Paul brought a new paradigm shift in Christianity. Paul lah yang membawa satu anjakan paradigma dalam agama Kristian. Sanders dalam buku beliau menyatakan bahawa kalaulah tidak kerana Paul, ajaran Jesus, the teaching of Jesus will remain as a reform movement within Judaism. Kalau tidak kerana Paul, ajaran yang dibawa oleh Jesus ini akan kekal sebagai gerakan tajdid dalam agama Yahudi. Jadi, dari situ terbagilah pada dua kelompok. Satu kelompok Tauhid, satu kelompok Trinity. Dan perkara ini menjadi satu konflik yang berterusan hinggalah pada kurun yang keempat. Ya. Gerakan yang dibawa oleh Arius, sehingga gerakan ini dikenali sebagai Arianism. Dan actually tesis PhD saya tentang gerakan tauhid yang ada dalam agama Kristian, ya. Unitarian, yang disebut Unitarian, gerakan tauhid yang ada agama Kristian yang didukung oleh Arius ketika itu. Manakala Athanasius pula mendukung akidah Trinity. Dan orang Kristian yang tinggal di Palestin ketika itu di bawah pemerintahan Konstantin. Konstantin yang beragama paganism, yang berpegang pada akidah Trinity, the Father is God, the Mother is God, the Son is God.
dia tidak senang hati melihat berlakunya perpecahan. Walaupun Konstantin tidak beragama Kristian, tetapi dia tidak senang apabila melihat rakyatnya berpecah. Agama Kristian ada dua kelompok besar, Tauhid ataupun Trinity. Hinggalah akhirnya berlakulah satu konsel di mana Konstantin mengumpulkan bishop-bishop atau pemimpin Kristian di seluruh dunia untuk membincangkan apakah akidah asas agama Kristian. Pada tahun 325 Masihi di Nisia. Nisia sekarang berada di Turki 325 Masihi. Lebih pada 376 bishop seluruh dunia datang dan mereka membawa lebih pada 70 Injil. Tadi saya ingat saya ada sebutkan 4 Injil kan. Dalam konsel ini hanya mereka menerima 4 Injil saja. Injil-Injil yang lain perlu dibakar, perlu dihapuskan. Sebab tu kadang kita jumpa pernah dengar, tuan-tuan pernah dengar Injil Barnabas, Injil Philips, Injil Mary dan sebagainya. Injil ini tidak dianggap autentik ataupun diterima oleh orang Kristian. Yang diterima hanya 4 tadi, Matthew, Mark, Luke dan John. Dalam konsel ini hanya menerima 4 Injil ini. Jadi majority yang hadir dalam konsel ini menyokong akidah tauhid yang selari dengan ajaran Bible, ya. Namun demikian Konstantin mahukan rakyatnya selari dengan akidah yang dia pegang dan dia menggunakan kekuasaannya sebagai host. Tuan-tuan bayangkan ya, Konstantin sebagai host conference yang paling penting dalam sejarah agama Kristian, sedangkan Konstantin tidak beragama Kristian. Dan dia menggunakan kuasa dia untuk menjelaskan bahawa akidah yang perlu diterima oleh masyarakat ialah akidah Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God. They are one God. Jadi Arius dan pengikutnya ditekan. Bahkan mereka yang memiliki Injil, selain 4 Injil ini, akan dijatuhkan, bunuh, dibakar sampai mati. Dan ramai pemimpin Kristian yang dibakar, dibunuh dalam konflik di antara akidah Trinity dan akidah Tauhid. Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh orang Kristian sendiri dalam isu ini. Beliau menyatakan bahawa the number of Christians being killed by the Christian themselves are more than the number of Christian being killed by the Muslim during Crusade. Bilangan orang Kristian yang mati terbunuh disebabkan polemik agama di tangan orang Kristian sendiri lebih ramai berbanding dengan orang Kristian yang mati di tangan umat Islam sepanjang peperangan salib. Ya. Dan mereka yang menentang ataupun menolak ajaran yang ditetapkan oleh konsel ini ditekan, ditindas dan dibunuh. Dan kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Michael Cervantes contohnya, kelompok Tauhid ini masih lagi wujud. Bahkan di Malaysia masih lagi wujud kelompok Tauhid ini. Di seluruh dunia masih lagi wujud. Michael Cervantes contohnya, yang hidup pada kurun ke-16, berasal daripada Perancis, dia menyatakan, I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku telah baca Bible kulit ke kulit, khatam dah aku kaji Bible ini, dan aku tak jumpa perkataan Trinity dalam Bible. Ini bukan kenyataan orang Islam. Ini adalah kenyataan orang Kristian sendiri. William Canning yang hidup pada kurun ke-19, di antara pendukung akidah Tauhid, menyatakan bahawa the teaching of Trinitarian ataupun akidah Trinity, the doctrine of Trinity is not derived from the teaching of the Holy Bible. Ajaran Trinity bukan diambil daripada ajaran Bible, tetapi ajaran ini datangnya daripada ajaran Paul itu sendiri. Jadi timbullah dua kelompok yang besar, iaitu kelompok Tauhid dan kelompok Trinity. Namun kelompok Tauhid ini ditekan sehingga dia tidak berkembang dengan luas seperti mana akidah Trinity, dan akidah Trinity terus berkembang. Kemudian timbullah perbezaan kelompok antaranya Katolik, kemudian Protestan, Anglican, Orthodox dan sebagainya. Bukan itu saja, bahkan unik, saya jelaskan juga dalam buku ini, di kalangan mereka terdapat perbezaan jumlah buku. Dalam Bible saya jelaskan tadi ada Old Testament dengan New Testament kan. Dalam Old Testament ada banyak bukunya. Kalau kita panggil surah lah. Dalam Quran kita panggil surah, Bible panggil book ya. Dalam Old Testament ada banyak buku, dalam New Testament ada banyak buku. Mereka sepakat bahawa New Testament ada 27 buku. Tetapi mereka bercanggah.
daripada kelompok, contohnya kelompok Ortodoks percaya bahawa Bible mereka memiliki 80 buku semuanya. Manakala Katolik percaya buku mereka ada 73 buku. Tetapi Protestan menyatakan bahawa buku yang autentik yang boleh terima hanya ada 66. Dan the rest of the book dianggap sebagai apocryphal, buku yang tidak sahih ataupun tidak diterima. Jadi kita nampak di sini ada perbezaan jumlah buku. Dan ini yang menarik, tuan-tuan sekalian, yang menyebabkan Yusuf St, seorang mubalik Kristian, mendapat hidayah apabila beliau melihat, mengkaji Al-Quran dan juga Bible. Sebab beliau terkedu, beliau teruja apabila beliau mendapati Al-Quran tak ada versi yang berbeza-beza. Ya. Bible ni banyak versi. Kemudian setiap versi berbeza antara satu sama lain dan kadang-kala bercanggah. Saya ada jelaskan dalam buku ini beberapa contoh percanggahan-percanggahan yang ada dalam Bible dalam versi-versi yang berbeza, dan ini tidak berlaku dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan bahawa dalam Bible it is impossible to have one version and one Bible. Tetapi dalam Quran ni tuan-tuan pergilah kat mana saja, dekat Indonesia, dekat Malaysia, pergi ke Afrika, pergi ke Amerika, pergi Mexico, pergi mana-mana benua yang ada di dunia ini, Quran kita tetap sama, bermula dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, ada 114 surah. Sama, tak ada beza. Tapi ini tidak berlaku dalam Bible. Ada beberapa ayat dalam Bible, ya. Sebahagian ayat ni saya hafal. Kalau saya baca ayat ni, saya minta mana-mana orang Kristian sambung, mereka tidak akan mampu sambung ayat itu seperti mana apa yang saya hafal ataupun termaktub dalam Bible. Sebab versi Bible ni berbeza-beza berbanding Al-Quran. Kalau saya baca, contohlah saya baca ayat yang pendek, Qul huwallahu ahad. Saya minta orang Islam sambung, semua akan sambung Allahu Somad. Tidak ada yang sambung berbeza sebab semua ayatnya sama. Jadi ini keunikan. Adanya dua aliran yang besar, Trinity dan juga Tauhid. Kemudian kelompok Trinity pula berpecah. Yang dominan, yang besar sebenarnya, domination dalam agama Kristian ini banyak, lebih daripada 2,000 tuan saya. Tetapi yang besar ialah kelompok Ortodoks, kemudian kelompok Katolik, kelompok Anglican dan kelompok Protestan. Bagaimana percayaan mungkin kita bincangkan kemudian lah. Tapi asasnya dua aliran yang berbeza, Tauhid, Trinity, kemudian dia berpecah pada kelompok yang berbeza. Ya. Sekaligus doktor sudah pun menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Sudah banyak soalan. Fatin Ami bertanyakan tadi itulah tentang Protestan, Katolik dan juga Ortodoks itu. Cuma Anglican tidak ditanyakan. Jadi tidak kesemuanya sempat untuk kita tangani dalam tempoh sejam ni doktor. Kerana itu saya ingin menyarankan juga anda mendapatkan naskah ini sehingga pukul 6 petang ini sahaja diberikan harga duran runtuh 50%, RM29. Di mana ingin mendapatkan buku ini di dalam media sosial, di ujung itu Telaga Biru Fan Club sudah pun memberikan pautannya. Ada pautannya di situ. Jadi kalau anda klik di situ boleh mendapatkan capaian bagi mendapatkan naskah ini 50% hanya sepanjang happy hour menjelang pukul 6 petang ini. Buku yang sangat besar saya kira muatannya, dan saya yakin di sepanjang apa yang dihulaskan oleh Dr. Saifuddin tadi itu, banyak daripada maklumat itu merupakan ilmu baru kepada penonton kita pada petang ini. Jadi mendapatkan naskah ini akan mendapat pencerahan yang lebih selain daripada mengikuti channel YouTube yang dibangunkan oleh Zayan Az-Zahra tadi Dr. sebut, iaitu, dan carilah Dr. Saifuddin Mak Rasib sudah pun ada channel. Cuma naskah ini adalah merupakan buah tangan yang besar dan penting kerana penerbit Malaysia, saya sebutkan tadi awal, mungkin ada ramai penonton yang baru, mendapatkan naskah yang diterbitkan tempatan Malaysiana dalam konteks Islam dan Kristian ini, ya. Dan sudah menjawab tadi soalan Fatin Ami yang bertanyakan tentang perbandingan mazhab-mazhab yang ada di dalam Kristianiti. Dan ada sisipan, saya nak meraihkanlah pandangan yang Fatin Ami ni bertanya. Dia kata dikaitkan pula ada elemen fiqh sikit tadi. Mungkin kalau ada sempatnya kita akan tangani. Dia kata kalau kosher food ni pula apa hukumnya? Itu dah fiqh, tapi tak apalah, mungkin kalau sempat kita tangani nanti. Firdaus Rusni juga bertanya tentang bagaimana dengan isu penggunaan kalimah Allah yang sebelum ini diperdebatkan. Bible boleh tak boleh ini. Mungkin saya beri kesempatan juga kalau doktor ingin memberikan pandangan awal terlalu. Ramai yang bertanyakan soalan di sini. Okey. Baik, saya ulas sikit tentang bab fiqh tadi, tentang kosher. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, ya. Islam
ajaran Islam menghalalkan untuk lelaki Islam berkahwin dengan ahli kitab tanpa mereka memeluk agama Islam. That's number one. Walaupun dekat Malaysia kita tidak amalkan perkara ini, tetapi dari segi syariat dibolehkan. That's number one. Number two, kita juga boleh memakan sembelihan ahli kitab sekiranya binatang tersebut disembelih ikut ajaran agama mereka. Cuma yang jadi isu sebenarnya ialah apa yang dilakukan oleh orang Kristian bercanggah dengan apa yang diajar oleh ahli kitab. Number one. Number two ialah mungkin isu apakah definisi ahli kitab itu sendiri. Kalau kita lihat definisi yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, sebab di Malaysia ni ramai yang kita berpegang pada ajaran atau mazhab Syafi'i. Mazhab pandangan Imam Syafi'i menyatakan bahawa ahli kitab ialah mereka yang beragama Kristian dan beragama Yahudi yang hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta anak keturunan mereka, inilah yang dipanggil ahli kitab. Jadi kalau new converted ataupun orang yang baru memeluk agama Kristian daripada bangsa lain, bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim AS itu, tidak dianggap sebagai ahli kitab. Ini pandangan Imam Syafi'i. Namun demikian, saya juga jelaskan di sini pandangan beberapa ulama yang lain, antaranya Datuk Seri Qardawi dan ulama-ulama kontemporari yang menyatakan bahawa selagi mana mereka mengakui bahawa mereka sebagai Yahudi ataupun Kristian, mereka sebagai ahli kitab. Jadi tentang masalah kosher di sini, sekiranya makanan itu dapat cop kosher, kalau tuan-tuan pergi ke negara yang sukar untuk kita dapat makanan orang Islam, kadang kita pergi ke beberapa tempat negara ni yang tidak ada ataupun sukar dapat makanan orang Islam, saya prefer tuan-tuan cari makanan yang ada pengesahan kosher. Dan makanan kosher kita boleh makan ikut syariat Islam. Tandanya dia ada tulis K, kosher itu. Itu adalah kosher diamalkan oleh orang Islam tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian. Banyak ajaran-ajaran Bible tidak dipegang oleh orang Kristian, antaranya ialah tentang makan bangkai. Seorang Kristian tidak menyembelih binatang mereka, tetapi orang Yahudi amat mengambil berat tentang isu ini, bahawa setiap binatang yang mereka nak makan mereka sembelih dahulu, tetapi orang Kristian tidak, dia terlampau mengambil ringan, bahkan ikut pendapat mereka bangkai itu boleh dimakan dan ia bercanggah dengan ajaran Bible itu sendiri. Kembali pula pada tentang kalimah Allah. Isu ini pernah dibicarakan di Malaysia panjang dahulu, dan di antara orang yang bagus untuk bicarakan tentang perkara ini ialah Dr. Minachim Ali. Tuan-tuan boleh Google dekat internet Dr. Minachim Ali, seorang ilmuwan Islam yang dia converted juga, asalnya bukan beragama Islam, masuk Islam, kemudian mendalam agama Islam, dan dia mengetahui bahasa Hebrew. Orang Indonesia masa Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri, beliau pernah dijemput datang ke Malaysia dahulu menjelaskan tentang isu Allah, apakah boleh digunakan untuk orang Kristian. Untuk makluman tuan-tuan, isu Allah ini kalau kita nak sebutkan tentang Tuhan Kristian, Allah tidak kena. Sebab asasnya bagi orang Kristian, mereka menyatakan bahawa Allah itu adalah Jesus ataupun Allah itu berbentuk Trinity. Yang mana satu? Sebab ia mungkin di Sabah benda biasa digunakan, tetapi di Semenanjung kita tak gunakan. Dan asas penggunaan Allah untuk agama Kristian dalam bentuk Trinity adalah tidak benar. Dia lari pada konsep sebenarnya. Tetapi bagi umat Kristian Unitarian ataupun Tauhid, mereka menyebutkan Tuhan mereka adalah Tuhan Allah yang sama. Sebab itulah saya tertarik dalam kajian perbandingan agama. Saya secara personally setuju penggunaan kalimah Allah itu digunakan untuk orang Kristian sekiranya, conditionnya, sekiranya ia hanya merujuk kepada the Father sahaja. Tetapi apabila dia merujuk pada konsep Trinity, dia telah pun lari, sebab Allah menggambarkan Tauhid. Manakala sekiranya kita nak rujuk pada Trinity, dia bukan akidah Tauhid, dia akidah Tritunggal, 3 dalam 1. Yang menjadi lebih masalah di situ ialah mereka nak jadikan bahawa kalimah Allah itu merujuk kepada Jesus. Jadi perkataan-perkataan ataupun terjemahan Bible dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, apabila diterjemahkan Jesus berkata, disebutkan
Allah berkata. Dan ia dah lari daripada akidah Kristian itu sendiri. Sebab akidah Kristian menyatakan the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God, they are one God. Jadi, yang mana satukah Allah yang digunakan di sini? Jadi, Allah bermaksud tauhid, bukan Trinity. Jadi, asasnya penggunaan konsep Trinity untuk Allah itu tidak kena jauh lari daripada fahaman ajaran yang dibawa oleh orang Kristian itu sendiri. Ya, itu pastinya banyak lagi soalan. Dalam kesempatan minit-minit berbaki ini saya nak menekan semula apa yang diterbitkan, iaitu perbandingan agama Islam dan Kristian ini, terbitan Telaga Biru. Saya anggap dia antara naskah yang penting dan sangat wajar dimiliki, khusus dalam konteks kepelbagaian bangsa dan kepelbagaian etnik di Malaysia. Dan ia berwarna. Okey, betul. Banyak kita tahu Telaga Biru dia punya standard dia, bakuan skema dia, itulah penerbitan. Kelebihan Telaga Biru. Ramai orang yang tanya saya, Telaga Biru ni macam mana dia boleh jual dengan harga sebegitu? Sebab dia 4 colours every page. Yes. Jadi itu satu kelebihan Telaga Biru lah. Cuma dalam kesempatan minit-minit yang ada ni, kerana digambarkan di sini doktor ya, ada persamaan di antara Islam dan Kristian tu ada persamaan, tetapi ia ajaran dalam Kristian, amalan itu juga berlawanan dengan apa yang dilaksanakan di gereja mereka. Okay. Kerana Firdaus Zainal juga ada bertanya dalam kesempatan minit-minit ini, dia kata apa maksud apabila doktor menyatakan tadi bahawa Paul itu adalah pengasas kepada ajaran Kristian, sedangkan Kristian itu sendiri bercambah daripada ajaran Yahudi. Dia mintakan penjelasan, mungkin dia terlepas pandang penjelasan yang panjang itu. Juga kesempatan ini doktor hanya menyebut satu saja, soal berkhatan. Banyak lagi persamaan lain yang sebenarnya ada di dalam Bible itu tetapi tidak diamalkan oleh penganut Kristian. Jadi itu penuh dalam ini, perlu dapatkan ini sendiri RM29 sehingga pukul 6 petang. Itu kadang dia akan kembali kepada harga asal. Jadi silakan doktor, kesempatan ini. Okey, dalam minit yang terakhir ni, waktu kecederaan yang ada, saya jelaskan. Saya menjelaskan, saya mengkaji Bible agak detail, dan apa yang dijelaskan oleh Bible banyak selari dengan ajaran Al-Quran. Contohnya, Bible memerintahkan berkhatan, tetapi orang Kristian tidak berkhatan. Bible mengharamkan babi. Do not eat pigs. They must be considered unclean. Jangan kamu makan babi. Ini clear, jelas. Disebutkan dalam Leviticus, disebutkan dalam Deuteronomy, jangan kamu makan babi sebab dia najis. Tetapi orang Kristian makan babi. Bible menjelaskan jangan kamu makan bangkai. Barang siapa yang menyentuh bangkai, sentuh bangkai pun badan jadi najis sampai petang. Tetapi orang Kristian makan bangkai. Dalam Bible dijelaskan, do not drink wine or beer. Jangan kamu minum wine ataupun beer. Pengharaman arak ada dalam Bible, tetapi orang Kristian minum arak. Demikian juga penjelasan tentang sujud. Dalam Bible dijelaskan Jesus sujud, para anbiya sebelum Jesus sujud, menghadap kiblat. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke gereja, saya kerap dulu sewaktu saya mengajar di UAE, saya bawa pelajar-pelajar pergi ke gereja, tengok sendiri bagaimana orang Kristian bersembahyang. Orang Kristian bersembahyang tidak ada sujud dalam sembahyang mereka. Seperti mana para anbiya sebelum Nabi Isa dan Nabi Isa sendiri sujud. Bahkan Nabi Isa sembahyang berjemaah, ada dijelaskan dalam Bible, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku ini, bagaimana Jesus sujud sembahyang berjemaah bersama dengan pengikut dia. Sedangkan orang Kristian tidak sujud. Demikian juga antara yang lain, Bible menjelaskan Jesus seorang rasul, tetapi orang Kristian menganggap Jesus sebagai Tuhan. Pengikut-pengikut Jesus yang dipanggil Hawariyun, memanggil Jesus sebagai Rabai. Rabai dalam bahasa Hebrew, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Greek panggil Didaskalos, maksudnya guru. Sebab seorang Nabi, Rasul merupakan guru pada anak murid. Bagaimana pada guru bertukar menjadi Tuhan? Ini jadi masalah kat sini. Sebab itulah masa saya buat PhD dulu, saya dipaksa untuk belajar bahasa Greek sebab Bible ditulis ataupun Gospel ditulis dalam bahasa Greek. So in order for us to know detail tentang gospel, kita kena baca dalam bahasa Greek. Dan bila saya bandingkan di antara Bible ataupun gospel dalam bahasa Greek dengan terjemahan bahasa Melayu, banyak yang lari, banyak yang berbeza. Jadi kalau ada apa-apa, kita sebagai orang Islam, apabila ada masalah tentang tafsiran Al-Quran, kita kena rujuk teks asal dalam bahasa Arab. Kita tidak boleh bergantung pada terjemahan saja. Tetapi ini tidak berlaku dalam agama Kristian bahawa kerana mereka tidak ada teks yang asal dalam bahasa Aramaik. Untuk makluman tuan-tuan bahawa Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Aramaik ataupun Aramia.
Manakala kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan para anbiya sebelumnya dalam bahasa Hebrew, dan kitab-kitab ini sudah tidak ada. Dan saya petik sendiri beberapa ulama Kristian yang saya ada jelaskan dalam buku ini, nama-nama mereka, dan buku-buku ini tentang boleh rujuk. Antaranya ialah Bert Ehrman menyatakan bahawa the original text of the Holy Bible is not longer exist. Kitab asal Bible sudah lagi tidak wujud. Jadi kalau mereka ada apa-apa percanggahan, mereka tak boleh rujuk pada kitab asal. Ya, mungkin masa pendek saya tak nak berjelaskan dalam perkara ini. Tonton boleh rujuk dalam YouTube saya. Saya ada jelaskan percanggahan di antara John chapter 13 ayat 13. Sebab ada orang yang datang pada saya menyatakan bahawa, Doktor, if I could prove to you that Jesus claimed himself as God, what do you think? Saya tahu dia nak bawa John chapter 13 ayat 13. Ayat ni saya dah tahu dah. Bila saya lihat dalam teks bahasa Arab, teks Hebrew, teks Greek, teks Melayu, berbeza. Ya, sebab dalam teks bahasa Arab dijelaskan bahawa anta tad'unani mualliman wa sayyidan wa ana kadzalika. Kamu manggil aku guru dan sayyid, tuan, dan akulah demikian. Tetapi apabila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nampak tak? Ini masalah dia. Dalam teks asal bahasa Greek disebutkan Kyrios. Kyrios maksud Lord. Lord tidak maksudnya Tuhan. Landlord bukan Tuhan tanah, tapi Tuan tanah. Jadi kat sini kita nampak masalah terjemahan itu timbul isu yang besar. Dan banyak lagi ajaran-ajaran Bible yang tidak diamalkan oleh orang Kristian. Sebab itu saya tertarik dengan beberapa kawan saya yang telah memeluk agama Islam, bila menyatakan bahawa what being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim and not being practiced by the Christian. Dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Apa yang diajar oleh Bible itu diamalkan oleh orang Islam dan tidak diamalkan oleh orang Kristian. Saya ada beberapa kawan-kawan Indonesia di Indonesia yang menyatakan bahawa because we love Jesus, so that we embrace Islam. Kerana kami sayang Jesus lah, kami masuk Islam. Dan ini juga satu perkara yang menarik untuk makluman tuan-tuan yang menyebabkan Yusuf ST memeluk agama Islam. Apabila beliau teruja, beliau mengkaji Al-Quran, Al-Quran menyebutkan Nabi Isa sebanyak 25 kali. Sedangkan nama Nabi Muhammad hanya disebutkan 5 kali saja. Ya, bahkan Al-Quran menyebutkan nama Nabi Isa dalam bentuk pujian-pujian, bukan bentuk penghinaan. Jadi kalau ada orang menyatakan bahawa Islam mengutuk Jesus, tidak ada ayat Quran yang mengutuk Jesus. Bahkan banyak kenyataan Al-Quran ataupun semua kenyataan Al-Quran tentang Jesus selari dengan ajaran Bible itu sendiri. Jadi saya minta maaf dan masa yang ada ini tak dapat nak jelaskan semua. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk dalam buku ini. Saya serahkan balik pada Tuan Syed. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, umpama bunga, kembang tak jadi. Saya teringat pantun itulah. Maksud saya begini, Doktor. Tak memadai dengan hanya 1 jam ini. Tak cukup. Sebaliknya anda harus mendapat naskah ini, dan istimewanya Telaga Biru, Halim ada depan dia mengangguk kuat tadi. Harga 50% ini hingga pukul 6 petang saja. Di mana nak dapat, ada telah dikongsikan oleh Telaga Biru Fan Club di situ. Ketik di situ dan terus mendapat pautan bagaimana untuk membeli di sepanjang tempoh happy hour ini. Dan buku ini juga adalah merupakan penerbitan yang saya sebutkan awal tadi. Doktor juga menyatakan begitu penting kerana dalam konteks Malaysia, penerbitan yang saya panggil sebagai Malaysiana, Islamika Malaysiana, secara hampir lengkap membicarakan perbandingan antara Islam dan Kristian itu mungkin ini yang antara yang mutakhir. Dan juga kita telah mendengar penjelasan daripada doktor seketika tadi. Ia menjadi semakin penting di dalam latar budaya kita pada hari ini apabila debat tentang agama ini juga. Dan juga sikap sesetengah pihak yang hanya bertujuan untuk memenangkan juak-juak politik menyebabkan kita tidak bebas berbincang tentang perbandingan ini secara matang, secara jujur dan secara telus. Jadi keberanian Telaga Biru untuk mengemukakan buku ini yang kita telah dengarkan tadi, Datuk Dr. Zaifuddin menyatakannya dengan panjang lebar, tidak memadai saya nyatakan sebagai 1 jam. Anda harus mendapatkan naskah ini RM29 sahaja. Selain daripada kemudian itu cari Zayan Az-Zahra, itu YouTube channelnya. Dr. Zaifuddin. Okey, Dr. Zaifuddin, anda boleh cari di situ. Dan saya kira nanti Halim juga akan ketik tu link dia. Kita akan cari dan kongsi di sini. Jadi anda boleh kongsikan pautan itu kerana saya kira tidak cukup hanya selepas kita mendengar penjelasan ini juga, Doktor, kita rasa berbangga, oh aku berada di landasan yang betul. Jadi kita dengar, kita semakin yakin. Selepas kita tersentuh, masa semakin yakin bahawa
secara berbandingnya kita berada di paksi yang benar apa yang perlu kita buat. Sepatutnya kita menjadi seorang Muslim yang semakin committed, dan erti komitmen itu adalah untuk berperwatakan, untuk berperilaku, untuk bermuamalah sebagai seorang Muslim. Sebab kadang-kadang dia seronok dengar, oh betul Islam, tapi solatnya tidak juga. Jadi itu tak beres, itu tidak membereskan. Ini hanyalah appetizer, saya anggap. Hanyalah pembuka selera yang kemudiannya sepatutnya mendidik kita akhirnya menjadi seorang Muslim yang lebih meyakini dan lebih komited. Mudah-mudahan ini jariah yang besar daripada Dr. Saifuddin. Mudah-mudahan saya nak tumpanglah sikit ni syafaatnya tu. Sikit je, sejam je syafaatnya. Doktor sepanjang hayat dia berjuang tentang ini. Jadi dapatkan naskah ini, saya beruntung bersama dengan doktor dan nak dapatkan tanda tangan doktor selepas ini. InsyaAllah. Terima kasih kepada Telaga Biru dan terima kasih kepada semua yang menonton dan bertanya. Pukul 6 petang 50%. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.